Forum Ekonomi Dunia WF 2022 yang kembali berlangsung secara fizikal pasca COVID-19 bakal membuka tirai secara rasminya hari ini dan sudah tentu banyak perkara menjadi fokus Malaysia sama ada untuk belajar dan juga mengambil amalan terbaik untuk dilaksanakan di negara ini. Dan rakan setugas Najib Aruf yang kini berada di kawasan Pegunungan Alps ada perincian fokus Malaysia bersama Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. 2 tahun kita menanti kemunculan untuk World Economic Forum, Forum Ekonomi Sedunia WF 2022. 2 tahun tidak berlangsung disebabkan oleh pandemik COVID-19. Selama ini dilangsungkan secara maya dan juga sepatutnya pada edisi kali ini, Januari adalah tarikh pelaksanaannya ditunda sekali lagi disebabkan oleh varian Omicron. Penularannya itu berlaku begitu pantas sekali di peringkat antarabangsa, menjejaskan dan juga menghambat pertumbuhan dan juga pemulihan ekonomi dunia. Kali ini topik yang sama dicampur dengan konflik peperangan yang berlaku pada ketika ini diangkat menjadi tema untuk persidangan bersemuka kali pertama di Davos 2022 ini. Dan kalau kita melihat bukan sahaja delegasi negara-negara kaya sebagai contoh yang menghadiri, Malaysia juga turut dijemput untuk memberikan pandangan, buah fikiran, penyelesaian juga. Apakah yang boleh kita pelajari dan apakah yang mereka boleh pelajari daripada Malaysia. Delegasi Malaysia ada beberapa orang yang penting yang saya akan perkenalkan dari masa ke masa. Tapi untuk jam ini, yang pertama sekali untuk kita melihat kepada delegasi yang mengetuai delegasi kita ini, iaitu lain tidak bukan iaitu Menteri Kewangan kita Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang berada bersama dengan saya pada ketika ini. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat datang ke Davos. Saya rasa macam presiden dekat sini sebenarnya. Kalau kita lihat delegasi Malaysia hadir, dijemput untuk memberikan Datuk Seri sendiri ada 3 sesi untuk WF Davos. 4 sesi sebenarnya. Okey, 4 sesi bersama WF Davos ini, bermakna ini adalah satu orang kata pengiktirafan yang tinggi untuk Malaysia sendiri. Selaku Datuk Seri mengetuai delegasi Malaysia sendiri. Kalau kita melihat tema ini berbeza dengan apa yang digariskan pada awal tahun sepatutnya. Kali ini history at a turning point, government policies and business strategies. Besar kalau kita dengar tajuk ni apa dan sebagainya. Kita cantumkan lagi dengan keadaan semasa ekonomi, the great reset sekarang orang kata selepas pandemik COVID-19. Bagaimana tu kita melihat bahawa apa yang harus delegasi Malaysia, Datuk Seri sendiri, delegasi yang lain-lain, JRC kita sebagainya harus berikan tumpuan di Davos? Terima kasih. Pertama saya syukurlah kerana dijemput untuk mewakili Malaysia mengetuai delegasi ke Davos. Saya seperti disebut tadi Najib, kita ada 4 panel yang saya akan mewakili Malaysia. Yang pentingnya ialah kita juga akan dapat memberi peluang untuk menyuarakan pendapat kita di peringkat global. Di World Economic Forum ni adalah salah satu platform yang kita dapat gunakan untuk menyuarakan pendapat kita dan juga we can change views lah bersama dengan negara lain. Bersama-sama saya dalam delegasi ini kita ada juga ketua-ketua JLIC yang lain seperti EPF, Khazanah, pun ada Petronas, PNB juga ada di sini. Jadi mereka juga ada peluang untuk berjumpa dengan rakan-rakan mereka di peringkat korporat juga. Ya. Saya juga selain daripada menghadiri sesi-sesi panel ini, saya juga akan dapat berjumpa dengan rakan-rakan sejawat saya dari negara lain. Contohnya kita berjumpa dengan Menteri Kewangan Saudi Arabia pada esok, dan juga syarikat-syarikat multinasional dan institutional investor yang lain. Jadi platform ni penting untuk kita supaya kita dapat bertukar fikiran juga, bertukar pendapat, terutamanya era pasca pandemik ni, kerana global landscape pun dah berubah selepas pada pasca pandemik. Lebih lagi dengan konflik di Ukraine dan Rusia juga. Itu yang paling penting kerana itu dia akan menjadi tema pada kali ini. Tapi bukan itu saja, sejak pandemik melanda pada ketika ini, kalau kita lihat YB kan, iaitu pandemik adalah soal reality check. Malaysia juga ada reality check sepanjang 2 tahun pandemik melanda pada ketika ini. Kalau kita melihat reality check ini, bagaimana ini diangkat oleh delegasi Malaysia untuk dibawa di Davos ini pada ketika ini dan dikongsikan mungkin kepada delegasi-delegasi lain supaya kita faham, sebab semua ada battle sendiri ketika pandemik. Malaysia juga ada, kerana ini adalah perjuangan yang sama di peringkat global. Apa yang boleh kita bawakan? Betul. Negara Malaysia sebagai sebuah negara yang terbuka, we are an open economy, trade to GDP kita pun lebih 120%, tidak terkecuali dengan apa yang berlaku di peringkat global. Sekarang kita dapat lihat negara-negara maju terutamanya menghadapi keadaan inflasi yang tinggi,
ya, dengan mereka terpaksa menghadapi harga makanan yang tinggi because of harga-harga energy prices pun naik, ya, inflasi tinggi. Kadang policy monetary mereka pun lebih ketat, ya, they have tightened their monetary policy. Negara kita pun terpaksa melalui cabaran yang sama sebagai sebuah negeri yang kecil dan yang terbuka, tetapi kerajaan contohnya setakat ini membantu rakyat dengan subsidi yang telah kita umumkan. Contohnya subsidi minyak, ya, harga minyak kita pun ada ceiling ke RM2.05. Jadi kita akan bertukar pendapat bagaimana setiap negara apakah inisiatif atau dasar-dasar mereka dalam menghadapi cabaran yang sama sebenarnya. Itu yang paling penting sekali untuk kita pelajari. Bukan saja menyampaikan apa yang kita reality check kita, apa yang kita laksanakan sepanjang pandemik ini, tapi juga amalan terbaik negara lain juga kita mahu pelajari, kita mahu mengambil dan sebagainya. Contohnya apabila berlaku disruption dalam rantaian bekalan ataupun dalam gangguan disebabkan oleh ekonomi digital. Banyak negara yang mungkin lebih berjaya tahapnya pelaksanaan adaptasi dan sebagainya. Bagaimana ini juga boleh kita pelajari? Apa harapan Datuk Seri sendiri dalam mengambil segala amalan terbaik ini? Ya, saya setuju. Inilah peluang kita untuk mendengar pendapat mereka dan juga apakah the best practices atau amalan terbaik. Bukan saja negara maju, tapi negara-negara yang membangun yang lain. Ya. Kita sekarang 3 area yang kita nak fokus juga ialah area keterangkuman, ekonomi digital, ya, digital ekonomi dan juga kelestarian yang disebut tadi lah. Jadi sustainability, inclusivity dengan digital ekonomi ini penting, dan terutamanya dalam pasca pandemik ni. Kita dapat lihat bagaimana gangguan rantai bekalan juga telah mengakibatkan kenaikan harga dan kekurangan buruh, bukan saja di Malaysia, sebenarnya kekurangan buruh ni di seluruh dunia juga. Dan kita akan dapat membuat perbincangan bagaimana sebagai collectively kita boleh berbincang bagaimana negara-negara maju dan negara-negara membangun dalam jangka masa panjang ini dan jangka masa sederhana dan jangka masa pendek, apakah langkah-langkah atau dasar-dasar yang perlu kita buat. Terutamanya apa yang kita dapat lihat sekarang, konflik dan Rusia dan Ukraine ini masih lagi berlangsung, masih lagi berlaku pada kini. Itu yang paling penting sekali untuk kita pelajari segala mengetahui kesan di peringkat antarabangsa ini sampai ke Malaysia sebenarnya dan sebagainya, kan. Mungkin terakhir sekali saya tambah lagi satu soalan kalau boleh secara ringkas ni. Kalau kita melihat cabaran di peringkat antarabangsa pada ketika ini, sudah ramai mengatakan bahawa recession ini is around the corner untuk Eropah. Krisis tenaga mereka berlaku dan sebagainya. Di mana tahap kerisauan kita sebenarnya? Perkara ini mungkin sampai ke rantau Asia, tahap kesediaan Malaysia dan sebagainya. Baru-baru ini Bank Negara baru mengumumkan KDNK kita suku pertama ni 5%. Kita masih lagi on track lah untuk mencapai kadar pertumbuhan KDNK di antara 5.3 hingga 6.3%. Ini kita telah take into account, mengambil faktor bahawa ekonomi dunia akan bukan recession tetapi akan moderate lah, pertumbuhannya akan perlahan sedikit akibat inflasi, akibat rangkaian bekalan, supply chain impact terganggu, the energy prices dan sebagainya. Tetapi Malaysia alhamdulillah saya rasa kita masih lagi on track. Walaupun begitu, pada suku keempat dan suku ketiga tahun ini kita kena be mindful lah apa yang akan jadi di peringkat global, kerana memang ada kesan kepada negara. Tapi apa yang kita boleh janji ialah negara kita setakat ini mempunyai kapasiti untuk menolong mereka, betul-betul mereka yang golongan B40 terutamanya. Berdasarkan dengan segala pengalaman yang kita ada ini, adakah Datuk Seri sendiri yakin daya tahan itu sudah ada dengan kita sudah tahu resepinya, kita sudah tahu strateginya? Well, soalan baik tu. Kerana kalau kita lihat apa yang telah berlaku dalam pasca pandemik COVID-19, memang tak ada playbook, ya. Tak ada, is unprecedented, tidak pernah berlaku, bukan saja di Malaysia, di dunia. Dan apa yang berlaku pada masa ini juga ialah kita baru saja
pasca pandemik, baru dalam era pemulihan ekonomi, ada berlaku pula perang dan sebagainya yang mengakibatkan harga minyak naik, harga gas naik, harga ramah, semua energy prices naik, dan ini menyebabkan harga barangan naik, kadar inflasi naik, dan sedikit sebanyak menyebabkan negara-negara maju terpaksa menaikkan interest rate mereka. Dan ini kerana akan menyebabkan ekonomi, terutama ekonomi negara maju seperti United States, Europe, Eurozone dan juga negara China, GDP-nya, KDK-nya akan menyusut sikit. Tetapi bukan ke tahap recession. Jadi kita kenalah berhati-hati apa yang berlaku di peringkat global, kerana kita pun sebagai ekonomi terbuka akan menerima sedikit kesannya. Ya, sebab itu kita perlu datang dan hadirkan diri kita, delegasi kita ini ke WEF untuk kita faham semua situasi, pola ekonomi dan sebagainya, supaya dasar kita, strategi yang kita susun dan sebagainya tepat mengena kepada sasaran dan sebagainya. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri. Datuk Sri ni busy. Kalau di Davos ni ada banyak nak jumpa pemimpin perniagaan dan juga pemimpin kerajaan dan sebagainya. Saya harus melepaskan. Terima kasih Datuk Sri. Terima kasih, Najib. Kita akan jumpa lagi insya-Allah nanti untuk hari-hari akan mendatang. Ada lagi sesi dan sebagainya. Terima kasih Datuk Sri. Terima kasih. Okey, ya. Dan selamat Hari Raya. Selamat Raya, masih lagi raya. Kita raya di Davos sikit. Okey, kalau kita melihat bahawa esok akan bermulanya WEF 2022 ini, pelbagai topik dan juga tumpuan akan dibincangkan di sini. Bukan saja tahap perbincangan, Astro Awan ini akan membawakan diskusi juga untuk kita melihat bagaimanakah idea-idea penyelesaian ini akan diangkat ke dalam pembuatan dasar, strategi dan sebagainya, khususnya buat Malaysia juga. Apa yang kita pelajari pada akhirnya di WEF ini, supaya ini bukan hanya bersifat retorik sebagai contoh, tapi ini juga bukan bersifat elitis dan sebagainya, tapi juga ini adalah untuk penyelesaian bersama, amalan terbaik yang kita pelajari dan sebagainya. Ini semua kita akan bawakan ke Malaysia. InsyaAllah itu yang kita akan lihat dari masa ke masa. Sekian saja untuk waktu ini, untuk Niaga Awani. Saya Najib Arif langsung dari Davos. Beberapa hari akan datang, kita akan terus bawakan perkembangan terkini untuk kita melihat apakah butir bincangan dan juga penyelesaian yang ada untuk segala konflik, cabaran ekonomi yang kita hadapi pada ketika ini. Kita kembali kepada rakan setugas di studio.